السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin hadirat, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa qaryah, jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana pada malam ini seperti yang kita susun atur, kita rancang untuk mengadakan kelas pada malam ini dengan izin dan pertolongan daripada Allah jua. Kita dapat mengadakan kelas seperti yang telah direncanakan. Tuan-tuan hadirin mukminin, oleh kerana kelas ataupun kuliah pengajian kita insya-Allah akan diadakan secara bersiri ataupun secara bergilir, maka saya memilih sebuah risalah kecil, kutaib, buku kecil yang ditulis oleh Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, yang beliau namakan kitabnya ini Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam buku yang kecil ini, yang ringkas ini, Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, yang tuan-tuan mungkin pernah mendengar namanya, Sultanul Ulama gelarannya, dia menghimpunkan lebih kurang 41 hadis-hadis tentang kelebihan, keutamaan, keistimewaan, kekhususan yang hanya ada diberikan kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan dan keistimewaan ini, kekhususan ini, kedudukan ini hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi kita. Tidak ada pada mana-mana manusia, hatta di kalangan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Tidak ada pada Nabi Isa, tidak ada pada Nabi Musa, tidak ada pada Nabi Ibrahim, tidak ada pada nabi-nabi yang lain, apatah lagi di kalangan para sahabat ataupun manusia-manusia biasa ini. Jadi sebab itu saya pilih buku ini kerana pertama dia ringkas, jadi mudah untuk kita nak habis dan mudah untuk kita faham, dan apa yang dia bawa pun sangat menarik. Dan malam ini kita akan baca mungkin satu, mungkin dua, dengan sedikit huraian lah. Daripada 41 tu kita pilih satu minggu, mungkin satu ke dua kelebihan untuk kita dengar dan kita jadikan sebagai ilmu dan panduan. Tuan-tuan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nabi kita, Rasul kita merupakan perkara yang wajib di kalangan umat Islam. Tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan pandangan, tak ada perselisihan pendapat bahawa semua orang yang mengaku sebagai Muslim, mengaku sebagai orang mukmin, mengaku sebagai orang Islam, orang beriman, tak kiralah apa mazhab sekalipun, apa pahaman sekalipun, dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubbun Nabi, cinta kepada Nabi itu benda yang dituntut, wajib. Kita mungkin berbeza banyak benda dalam hidup ni. Berbeza dari sudut pandangan politik, berbeza dari sudut pandangan dalam hidup kita, budaya kita, adat kita. Banyaklah kita berbeza. Allah menjadikan manusia itu berbeza. Beza bangsa, bahasa, keturunan, budaya, adat dan sebagainya, berbeza. Tetapi apabila mari kepada tajuk mencintai Nabi, mencintai Rasul, mencintai manusia yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak berbeza dalam tajuk ni. Mari pilah dalam pahaman apa pun, kala apa pun, pegangan apa pun, bila mari tajuk ni tuan-tuan, kita sepakat. Dan tajuk ini tajuk nak membuktikan bahawa kita mencintai Nabi dengan sebenar-benar cinta. Cinta Nabi ini kena ilmu. Sebab itu tanda kepada iman itu hubbun Nabi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam saya sebut, kalau tuan-tuan ingat, kita sebut di Masjid Batu Lima dalam kuliah khas kita, forum. Cinta ni banyak orang kita cinta. Ini apa yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ibn Hajar kata cinta ni banyak sebab lah. Tapi kita bila cinta satu orang tu, ada banyak pasal. Pertama, cinta kerana tabi'i, hubbut tabi'i, cinta kerana tabiat kita macam tu. Saya bagi contoh mudah. Apa dia tuan-tuan? Anak, isteri, suami, keluarga, semua daripada kita ni mesti ada anak, mesti ada isteri, mesti ada suami. Salah satulah. Ada isteri, ada suami, ada anak, ada ibu, ada bapa, keluarga. Mungkin dia tak lengkap, mungkin dia ada suami, tak ada anak, mungkin ada isteri, tak ada anak, mungkin ada anak, tak ada suami, tak ada isteri, ibu tunggal, bapa tunggal. Tapi mesti ada keluarga. Kita manusia ni mesti mari daripada keluarga, mesti lahir daripada keluarga. Tak tahulah kalau tuan-tuan lahir, saya ni mari daripada buluh betung. Ada bapa? Tak ada. Tak ada. Kita semua ada keluarga. Bila kita lahir daripada satu keluarga, setiap daripada kita ni tuan-tuan, mungkin kita ada pertelingkahan sedikit, perselisihan pendapat sikit, berkelahi sikit-sikit, bergaduh sikit-sikit, bertengkar sikit-sikit. Tapi hakikatnya kita akan sayang anak kita, cinta bini kita, kasih pak kita. Mesti punya. Berkelahi itu berkelahilah, nak buat macam mana. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Tapi berkelahi itu biasalah, bertengkar, berselisih pendapat, tak balik 2-3 tahun, tak bertegur siapa 2-3 kali, tak panggil makan kenduri 3-4 kali. Biasalah, manusia. Tapi hakikatnya kita akan sayang, kita akan cinta. Ini biasa, ini tak pelik, ini biasa, tak pelik. Satu orang dia sayang bini dia, biasalah. Bini dia sayang, anak dia sayang. Sayang ni pasal apa? Pasal hubungan kekeluargaan, hubungan darah daging.
Pasal itu kita akan sayang keluarga kita lebih daripada keluarga orang lain. Pasal dia darah daging kita, keluarga kita, adik-beradik kita. Tetapi bila mari kepada tajuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kepada manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dia tak ada kena mengena dengan kita. Dari sudut apa? Dari sudut pertalian keluarga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut kekeluargaan dia tak ada kaitan dengan kita. Dia tak ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Lebih daripada itu, kita orang Melayu juga tidak ada kaitan dengan dia dari sudut apa? Bangsa. Dia Arab, kita Melayu. Dia tidak dihubungkan oleh keluarga, dia tidak dihubungkan oleh bangsa. Tetapi kenapa apabila mari kepada tajuk Nabi ni, kita mencintai dia lebih daripada anak bini kita, lebih daripada keluarga kita? Kalau orang tanya, pasal apa hang pertahan dia? Dia adik-beradik aku. Pasal apa yang hang sayang sangat dia? Pasal dia keluarga aku. Tapi bila orang tanya kita, pasal apa hang sayang Nabi? Apa jawapan kita? Kalau orang tanya kita, pasal apa hang sayang Nabi? Pasal apa hang bela Nabi? Pasal apa hang pertahan Nabi? Pasal apa hang jaga sunnah Nabi? Pasal apa hang beramal dengan sunnah Nabi? Dia keluarga hang? Bangsa hang? Keturunan hang? Kita akan jawab, lebih daripada itu. Dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang menghubungkan kita dengan dia hubbun dini. Kita cinta Nabi itu bukan kerana tabi'i kita, bukan kerana keluarga kita, bukan kerana sifat manusia kita, tapi kerana agama yang mengikat kita. Saya sayang pada Nabi, tuan-tuan sayang pada Nabi, walaupun kita mungkin tak berkeluarga dengan Nabi, tapi dia Nabi kita, Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana wa Sayyiduna. Dia adalah kekasih kita, tuan kita, Sayyid, pemberi syafaat kepada kita, penolong kita. Dia adalah dengan kita sebagai Rasulullah, utusan Allah. Sebab itu Nabi ini besar. Sebab bila kita cakap tentang tajuk Nabi, tak ada tajuk lebih besar daripada tajuk Nabi. Jadi tuan-tuan, itu kenapa saya rasa patut dalam 1-2 kuliah kita memilih tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tafdil, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini tuan-tuan menjadi pemutus kata. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi kata, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Sesiapa yang ada di dalam dirinya 3 perkara, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manis ni satu benda pula. Macam selalu saya sebut tuan-tuan, manis ni, manis. Benda yang kita tak boleh cerita ke orang. Pasal manis ni dia rasa az-zauq. Pasal itu orang tarikat ni dia selalu kata man lam yazuqa la yafham. Siapa yang tak rasa, dia takkan faham. Orang sufi dia kata man lam yazuqa. Siapa yang dia tak rasa benda tu, zaqa yazuqu, macam tuan-tuan duk baca kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Zauqa, rasa mati. Macam mana rasa mati? Sakit. Macam mana sakit mati? Tak tahu. Macam makan lah. Ada orang dia rasa sedap, kan? Apa dia? Macam orang Kelantan makan budu, busuk. Budu ni busuk, bau dia busuk. Tapi orang Kelantan dia makan nasi, dia bubur budu, sedap. Orang yang tak makan budu dia boleh faham tak? Pasal tu payah nak syarah hadis ni, payah nak terang hadis ni.
Macam kita kata kat tuan-tuan, budu tu sedap. Tuan-tuan tak makan budu, tuan-tuan boleh faham maksud sedap tu. Sampai ke sudah tuan-tuan kata, aku tak tahu macam mana orang Kelantan boleh makan busuk. Macam durian ni, durian. Orang yang tak makan durian ni, bau pun tak boleh. Ada orang yang saya kenal kena makan di luar. Pasal keluarga dia tak boleh bau. Kalau nak makan, makan di kedai atau makan di luar. Kalau bawa masuk, muntah, busuk. Tapi cuba tanya orang yang hantu durian. Dia boleh makan durian tu, buh layak kopi, kucai layak kopi tu. Hirup. Orang yang tak makan durian, orang yang makan durian, dia tak tahu nak habaq macam mana. Aku tak tahu nak cerita lagu mana kat hang sedap lah durian ni. Hang try tengok. Hang makan tengok sikit dulu, hang makan dulu sikit, hang akan tahu. Nampak? Orang yang dia tidak rasa manisnya iman, yang tidak ada halawatul iman, yang tak masuk ke dalamnya iman, dia tak akan faham pasal apa kita sanggup berkelahi dengan orang kanan Nabi. Dia tak akan faham pasal apa orang kita sanggup kena maki, kena kata pasal kita mempertahankan Nabi. Pasal itu bila kita baca sahabat yang sanggup bunuh bapak dia, macam Abdullah bin Ubay bin Salul tu, bapak dia munafik, dia Muslim, dia sanggup tolak bapak dia demi Nabi. Kita tak boleh faham. Pasal apa? Pasal iman tu tak masuk dalam jiwa kita. So macam mana tuan-tuan nak cerita manisnya iman? Nak cerita manisnya durian pun tak boleh. Banyaklah benda kan, lalas sekali nak bagi dia faham, kena suruh dia makan. Macam budu tadi. Macam mana tuan-tuan nak bagi dia makan? Dia tak makan budu. Kalau dia nampak tuan-tuan tuang budu, dia tak makan lah. Apa? Bawa makan nasi rabu. Nasi rabu tu ada budu. Makan nasi rabu buh budu. Dia kata sedap nasi ni no. Sedap nasi ni. Dia tak tahu kata lantu ada budu. Kan? Dia makan. Lepas tu kita habaq lantu ada budu. Dia kata syok juga budu ni. Lepas dia makan, dia rasa di lidah itu nikmat benda tu, barulah dia faham pasal apa orang makan. Pasal itu tuan-tuan, bila kita kata siapa yang ada benda ni dia akan rasa manis iman, dia tak faham sampai ke sudah. Forum lah, apa bala lah boleh buat, tapi dia akan faham, dia tak faham. Yang pertama kata Nabi SAW, an yakuna Allahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasul itu lebih dia cintai daripada keduanya. Maksudnya Allah dan Rasul itu lebih dia cintai daripada segala-galanya. Nampak? Itu yang pertama. Cukuplah kita nak ambil tentang an yakunallahu wa rasuluh. Hendaklah dia mencintai Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Selain daripada Allah dan Rasul, dia cinta juga. Dia cinta juga anak dia cinta juga isteri dia. Tetapi cinta dia kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Macam mana kita nak tahu kata kita cinta Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya? Macam mana kita nak tahu? Sekarang kita mengaku kata kita cinta Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Soalan nombor 2, macam mana kita nak tahu? Mudah ya tuan-tuan. Bisa dengar juha. Saya tak faham, saya pun lupa juha ke ataupun ni lah kartun, serta kartun ni lah. Satu orang dia ada 2 bini, nikah 2. Isteri dia tanya, sekarang ni kita kata kita cinta Allah dan Rasul lebih pada segala-galanya. Nombor 1 Allah dan Rasul lah. Nombor 2 baru orang lain. Okey, macam mana kita nak tahu? Ni saya nak kongsi satu cerita kartun. Cerita ni kita boleh tahu kita cinta terang mana, tahap mana kita cinta. Bini dia, salah satu bini dia akan tanya lah, mestilah ni soalan biasa punya, soalan orang menikah 2 ni soalan biasa. Dia tak antara saya dengan bini abang seorang lagi, abang sayang siapa lebih?
Ni soalan biasalah. Jadi sebagai tuan-tuan yang suami ni mesti jawab. Kalau yang tanya tu A, tuan-tuan akan jawab A. Dia tak, aku sayang hang lah. Yang tu pun aku sayang, tapi hang lebih lah. Pasal hang yang tua. Hang dulu dia mai kemudian sikit. Aku sayang hang lah lebih. Okey. Lepas tu bini dia yang dapat jawapan tu mesti nak test. Betul ya bang, sayang cik lebih daripada dia? Betul. Sayang hang lebih daripada dia. Hang nak buat satu, nak buat pun hang nak buat satu dah. Dia nak buat dua, untuk hang dulu. Okey. Kalau kami dua-dua jatuh dalam sungai, abang nak terjun sambak siapa dulu? Lah kan banjir. Kata banjir dia tenggelam bini dia nombor satu dengan nombor dua. Abang nak pergi terjun sambut siapa dulu? Kalau kita ikut jawapan dia, tentulah hak bini nombor satu, pasal dia sayang lebih. Itu nak tahu sayang lebih tu. Nak tahu betul tak betul sayang lebih tu, dahulukan, takdim, mendahulukan yang A tu. Tapi bila lelaki dia jawab, dia jadi lain. Dia kata tadi dia sayang hak tua, tapi bila hak tua yang dihabaq dia paling sayang tu kata kami jatuh dua-dua, dia jawab pula, aku pergi sambut hak nombor dua dululah. Pasal apa? Pasal dia tak erti berenang, hang boleh berenang ke diri. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan tak berani jawab pasal apa? Bawa bini ke malam ni? Saya nak habaq apa? Untuk kita buktikan, untuk kita proof, kata kita sayang Allah dan Rasul lebih ayyakun Allah wa Rasuluh. Allah itu lebih kita sayang dan Rasul itu lebih kita cinta daripada orang lain. Caranya nak buktikan benda tu, mendahulukan suruhan, arahan Allah, permintaan Allah daripada selain daripada itu. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala suruh, Allah dulu, lepas tu baru orang lain. Tapi bila main kehidupan kita, mendahulukan perkataan orang lain, mendahulukan suruhan orang lain, mendahulukan kehendak orang lain, panggilan orang lain lebih daripada panggilan Allah dan Rasul, itu namanya dusta. Itu namanya bohong. Kata sayang Allah, tapi kawan tu dulu. Maka tuan-tuan, ini cara kita nak ukur macam mana kita nak menentukan sayang kita pada Allah dan Rasul lebih daripada orang lain. Okey, itu muqaddimah bagi tajuk kita. Biasalah kelas yang pertama ni kita start dengan muqaddimah dulu. Kelebihan yang pertama, mari kita tengok nombor satu. Ada masalah lagi, kita ambil nombor satu. Kata penulis Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz Abdul Salam, dia kata apa? Dia kata nombor satu, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi sekalian manusia, Nabi merupakan sayyid, ketua, tuan. Itu yang kita duk sebut sayyidina, sayyiduna, sayyid. Kan tuan-tuan, dalam apa nama orang kita pun ada sayyid. Sayyid tu. Apa makna sayyid? Sayyid maknanya tuan. Jadi menyebut Nabi Muhammad sayyidina, sayyidina Rasulullah, sayyidina Muhammad. Boleh tak boleh? Boleh Panggil Nabi dengan panggilan sayyidina, boleh ke tak boleh? Boleh lah. Memang dia sayyidina. Memang dia sayyidina. Boleh lah. Cuma orang timbul isu, boleh tak di dalam salawat kita tambah sayyidina? Di luar no problem. Dalam ucapan kita sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zukhrina, apa semua tu tak ada masalah. Memang Nabi itu sayyid, Nabi itu tuan kita, ketua kita, penghulu kita. Sayyid, penghulu, itu tak ada khilaf.
Memang menyebut Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Tuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak salah. Itu memang betul, benar. Sebutan itu betul. Tetapi apabila kita bincang tajuk menyebut Sayyidina di dalam selawat, di dalam salat, selawat yang diajar oleh Nabi itu, boleh tak kita buat Sayyidina? Telah berlaku perbincangan panjang di kalangan para ulama. Itu yang satu, kita kena mengaku kata benda tu ada perbincangan. Okey. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran kata, dan Allah, para malaikat berselawat kepada Nabi, maka orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepada Nabi. Sahabat pergi tanya. Sahabat bagi tahu, Allah suruh kami dua benda. Allah suruh kami bagi salam dengan selawat. Bagi salam ma'ruf, kami tahu. Macam mana? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Kami tahu. Dah diajar. Tapi yang kami mari tanya ni isu nombor 2. Kaifa nusalli alayka. Yang kami nak tanya ni, kaifa, bagaimana, nusalli, kami nak selawat, alaika, ke atas engkau. Yang tu kami mai tanya ni. Sahabat mai tanya Nabi, kaifa nusalli alaika, macam mana kami nak tanya. Kami nak tanya ni macam mana kaifiat selawat. Kemudian Nabi pun ajak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam banyak riwayat lah, tanpa Nabi menyebut Sayyidina. Nabi tak kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina, baris bawah Sayyidina. Ada tak Nabi sebut dalam yang diajak kat sahabat tu? Tak ada. Nabi tak ajak. Ulama kata benda yang Nabi ajar itulah yang paling tepat, afdal dan yang paling baik. Maka sebab itu kita cenderung kepada pandangan yang pertama, pendapat yang pertama ni yang dikata oleh sebahagian ulama, kekalkan seperti yang diajar oleh Rasulullah. Cukup. Kalau tuan-tuan tanya ada tak ulama yang kita boleh tambah, memang kita kena mengaku ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di atas alasan dia kata Nabi tak tambah, tapi ta'adduban. Mimbab daripada bab adab. Mimbabil adab, daripada bab adab, beradab. Tak apalah, itu pandangan dia. Itu pandangan sebahagian ulama. Dan ini isu-isu yang kita rasa tidak perlu untuk diperbesarkan lah. Kan? Siapa-siapa yang dia nak mengekalkan lafaz yang asal seperti yang diajar oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika sahabat tanya, ahlan wa sahlan, itu lebih selamat kerana itu yang diajar. Bagi siapa-siapa yang cenderung kepada pandangan yang kata ta'adduban, beradab, dia nak sebut mengangkat Nabi, dan ada hadis memang sahabat panggil anta sayyiduna apa semua, pun tidak ada masalah. Cuma kalau kita bertoje cara budak-budak ni, tak apa-apa nak elok lah. Sebahagian kata siapa yang tak sebut dan selawat Sayyidina, dia tidak beradab. Dalam bahasa orang utara, kurang ajar. Oh, tak betul ya. Orang yang tak mau sebut Sayyidina kerana berpegang kepada lafaz asal yang keluar daripada mulut Nabi, yang diajar sendiri oleh Nabi, yang dijawab oleh Nabi ketika sahabat bertanya. Itu lafaz yang original. Yang mereka nak spicy itu tak apalah, tak ada apa, kita pun tak kata apa. Okey, itu pulang. Mereka nak tambah-tambah, kita nak pegang hot take asal.
Kita pun tak kata apa, mereka pun tak, jangan duk kata apa. Okey, benda khilaf, no problem. Tapi kalau nak kata tak beradab, tak boleh ya. Cuma hukum ni dia kena konsisten. Kalau you kata tambah situ, tambah semua. Kalau you kata tambah dalam selawat, mesti tambah dalam semua. Kerana kalau dalam selawat kena beradab, yang lain pun kena beradab. Bila lagi kita nak tambah? Yang sebut nama Nabi Muhammad bila? Satu dalam selawat, Allahumma salli ala Sayyidina. Awak where you tambah? Pasal apa you tambah? Adab. Okey, fine. Terima. Okey, sekarang ada tempat lain juga kita sebut Muhammad. Bila? Syahadatain. Dalam dua kalimah syahadah. Bila tuan-tuan sebut? Tuan-tuan mungkin sebut juga lah. Azan masjid ni, muazzin sebut tak Saidina? Masjid Rahmaniah Palih pun tak sebut, Masjid Bayyinah ke Bahiyah ke apa ke, semua dalam dunia ni pun saya tak pernah dengar lagi sebut. Kenapa tak tambah tuan-tuan? Boleh tak kita kata pasal Allahu Akbar azanan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal apa tang tu tak bubuh Saidina? Pasal apa tak bubuh? Itu orang tak bubuh. Macam kat Saidina selawat orang tak bubuh. Pasal apa selawat bubuh? Beradab. Hak tu tak payah beradab. Pasal apa yang ni tambah, hak tu tak tambah? Hak ni tak apa, yang tu tak boleh. Pasal apa hak ni tak apa, hak tu tak boleh? Yang ni baik, yang tu tak baik. Kalau menambah dalam selawat ni dia baik, adakah menambah dalam azan tak baik? Maka ini yang menjadi perbincangan. Maka kalau kita nak suruh tambah, maka muazzin wa asyhadu anna sayyidana. Saya ingat saat lagi kalau dia bang lagu tu jadi macam jemaat masjid ni. Awak ni banjir ke apa, ribut ke tsunami, awak bang pelik ingat ni. Konsisten, hukum tu mesti konsisten. You tambah sini, you tambah depan. You tambah belakang, you tambah depan. Tapi itu bukanlah isu sangat. Cuma tak perlu nak diperbesarkan. Okey. Jadi dalam hadis Nabi yang pertama yang dibawa oleh pengarang ni, dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abdullah bin Salam, Ana sayyid waladi Adam yawmal qiyamah wala fakhr. Nabi sebut ni Nabi kata, Ana sayyid, aku tuan. Sayyid ni, kalau tuan-tuan tengok dalam budaya orang Melayu, sayyid dia merujuk kepada jalur ahlul bait Rasulullah. Yang ada sayyid depan ni, sayyid depan ni, mereka ini daripada keturunan Rasulullah. Sebab itu dia ada belakang al tu, al-Idrus, as-Saqaf, kerana daripada susur galur ahlul bait Rasulullah. Dia berbeza dengan Syed Penang. Syed Penang tak boleh pakai, bukan tak boleh pakai apa. Syed Penang dia tak, bukan sasu. Pasal itu tuan-tuan yang tak Syed ni jangan duk pergi buah Syed tak tahu lah. Dia tu aku pun nak buah Syed juga. Tuan-tuan nama Ismail. Tuan-tuan bukan Syed tapi bibuh Syed Ismail, tak boleh. Dia macam megak apa semua tu, tapi Syed ni dia besar sikit. Pasal dia susur galur dia mari daripada Rasulullah. Dia keturunan Ahlul Bait, cucu cicit keturunan Nabi. Tu Syed depan tu keturunan Nabi tu. Tapi tuan-tuan, keturunan Nabi mesti juga ikut ajaran Nabi lah. Syed tu. Tuan-tuan nak tahu Syed tu. Tapi kalau Penang, Syed kerana beranak malam Jumaat. Macam Khamis, esok Jumaat beranak. Kalau beranak lain tu Syed. Maka dia bukan keturunan Nabi, tapi dia Syed Jumaat malam. Jadi Syed ni dia berkait dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana sayyid waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah penghulu bagi semua anak Adam, termasuk para rasul. Nabi Muhammad ni dia penghulu segala, penghulu, ketua. Dia number satu, dia pemimpin, dia rais.
Semua bawah dia. Semua para rasul, para anbiya, termasuk malaikat. Sekejap kita syarah. Tapi lepas Nabi sebut tu, Nabi kata apa? Wala fakhr. Sebutan ini, pengakuan aku sebagai ketua kepada keseluruhan manusia ini, bukanlah untuk berbangga-bangga, bukan untuk megah, bukan untuk megah. Nabi kata, ni dengar ni, aku nak habaq ni benda benar. Ini supaya kamu beriman dengan iman yang betul, kamu meletakkan kedudukan pada tempat yang selayaknya, tetapi bukanlah tujuan aku nak megah, nak sombong. Jangan tuan-tuan, lagi kita sebut. Kata para ulama, ini merupakan isyarat dan petanda bahawa Rasulullah adalah manusia yang paling afdal, makhluk yang paling afdal daripada sekalian para nabi dan juga sekalian manusia. Dan tentulah manusia itu lebih baik daripada malaikat, dan tentulah nabi. Tuan-tuan, dia macam ni. Kalau orang tanya, di antara bainal malaikah, di antara manusia dengan malaikat ni, siapa yang paling mulia? Jawab dia, manusia lah. Malaikat dengan manusia ni, siapa yang paling mulia? Manusia yang atqa, yang bertakwa, yang beriman, dia yang paling mulia. Okey. Jadi kalau nak banding malaikat dengan manusia, manusia lebih hebat, lebih tinggi manusia yang beriman lah. Kalau manusia pun macam hantu raya, yang tu hantu raya lah kan. Okey. Nabi Muhammad ni pula paling afdal, paling terbaik, paling mulia di kalangan para manusia yang ada ni. Jadi Nabi ni di atas sekalian para manusia, di atas sekalian para malaikat, di atas sekalian para makhluk, nombor satu kedudukan di sisi Tuhan yang tidak ada tolak bandingnya, tidak ada galang gantinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia makhluk yang paling Tuhan kasih dan Tuhan angkat kedudukan dia. Okey. Kemudian kita tengok sedikit. Kalau orang timbul isu, ini kita nak hurailah sikit. Kalau orang timbul isu, bila kita sebut macam ni, bukankah kita macam membanding-bandingkan para rasul dengan para nabi ni? Seolah-olah kita merendahkan para nabi, mengangkat para nabi Muhammad ni macam kita duk banding-bandingkan. Kita tak boleh banding-bandingkan. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kan kita tak boleh nak membeza-bezakan para rasul. Kenapa kita timbulkan isu ni? Ataupun macam mana kita nak faham isu ni? Bila kita sebut Nabi Muhammad Sayyid Waladi Adam, dia ketua para nabi, ketua manusia. Nabi-nabi lain duduk bawah dia. Ini macam isu, macam ada grade-grade. Nombor satu, nak bagi faham, tuan-tuan kena dengar elok-elok. Kalau tidak nanti fitnah, nanti jadi keliru, kelang kabut habis. Okey, nombor satu, tuan-tuan, Nabi SAW sebut benda ni kerana ini merupakan ilmu amanah. Dia kena sebut. Bukan dia nak bangga, dia nak kena sebut benda dia sebut. Okey. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tak bezakan para rasul ni. Apa makna dia? Apa pula kaitan dengan hadis ni? Macam kontra, macam bertembung, macam belagar dah. Yang ni tak bagi banding, yang ni Nabi kata dia nombor satu. Macam dia banding lah. Sebab kalau ada nombor satu, mesti ada nombor dua. Macam tuan-tuan lah, pi kenuri. Macam saya buat contoh, pi kenuri. Ni bini nombor satu, mesti ada bini nombor. Betul tak? Macam tuan tabak kan? Ni bini nombor satu, mesti ada bini nombor dua. Melainkan orang tu jenis galak dia kata ni nombor satu, nombor dua mana? Tak ada, saja buat nombor satu. Jadi bila dia sebut dia sayyid, mesti dia ketua, mesti ada yang di bawah. Okey, tuan-tuan kena faham elok. Kita tak membeza-bezakan para rasul dari sudut iman kepada para rasul. Itu apa yang disebut oleh apa dia? Al-Imam Ibnu Katsir. Dia kata apa? Al-mu'minuna yusaddiquna bi jami'il anbiya war rusul wal kutub al-munazzalah minas sama' ala ibadillah
al-mursalin wal anbiya la yufarriquna baina ahadin minhum fayu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Kita ni orang Islam tak beza-bezakan para rasul ni. Makna dia apa? Semua rasul kita percaya, semua rasul kita beriman, semua rasul kita sayang, semua rasul kita benarkan. Ni macam kemarin dulu depa sambut kelahiran Nabi Isa. Tuan-tuan sayang tak Nabi Isa? Sayang. Ada geng mana tak tahu. Oh, yang ni jadi heboh itu. Geng mana tak tahu. I am Muslim. Saya orang Islam. We love Jesus. Kelang kabut habislah. Kampung Wai, kampung apa, Tahiyat apa, Banat apa semua kalut. Oh, depa habis ni Kristian habis. Jesus tu siapa dia? Jesus tu Isa lah. Kalau dia tu kata saya sayang Jesus, artinya dia kata dia sayang Isa. Cuma apa beza kita dengan Kristian? Orang Islam, Nabi Muhammad dia beriman, Nabi Isa dia beriman, Nabi Musa dia beriman, Nabi Ibrahim dia beriman. Semua dia sayang. We love Abraham, we love Jacob, we love apa lagi? We love Nuh. Kan? Nabi-nabi yang lain. David, we love David. Siapa dia David? David siapa dia? Bukan David Cocofelo. David yang kita sebut ni David apa? Daud. We love Solomon. Solomon, tahu Solomon? Sulaiman. We love. Sebab mereka rasul. Ni nabi-nabi ni bukan cerita nabi, bukan cerita dalam Quran ya. Dalam Taurat, dalam Injil semua ada. Jadi bila kita sebut macam tu, pasal itu tuan-tuan, agama yang paling hampir dekat dengan Islam, agama yang paling rapat dengan Islam, Kristian agama yang paling dekat dengan Islam. Pasal itu yang paling ramai masuk Islam Kristian. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran, masa orang Rom Kristian lawan dengan Majusi Iran, Rom menang, Rom kapiak, tapi dia menang. Nabi seronok. Ghulibatir Rum. Ada surah Ar-Rum. Rum tu Rom menang, Kristian menang, Nabi seronok. Pasal apa? Di antara Majusi dengan Kristian tu lagi dekat dengan kita. Cuma mereka tersalah di dalam Isa punya kepahaman angkat anak Tuhan tu. Tapi mereka dekat dengan kita. Pasal tu kalau tuan-tuan baca, pasal tu kalau main Bible boleh keliru tau. Sekali cerita Nabi Sulaiman, cerita Adam and Eve, Adam dan Hawa, cerita buah apple. Oh, cerita ni macam Quran. Tulis pula dalam bahasa Melayu, kalut. Pasal cerita-cerita tu memang ada. Ni, tuan-tuan, cerita bahtera Nabi Nuh. Tuan-tuan tengok dalam filem orang putih, Ark of Nuh. Tuan-tuan try tengok cerita, tapi tuan-tuan pastikan iman kuat dululah sebelum nak tengok ni. Ada filem Hollywood, dia buat cerita bahtera Nabi Nuh. Tuan-tuan tengok lagi, tuan-tuan kata apa? Mereka tengok Quran ni, cerita macam Quran cerita ni. Bahtera Nabi ambil binatang banjir besar, masa dia duk buat, orang duk kata dekat dia. Dia pun tak baca Quran, dia pun baca Bible. Dalam Bible dia cerita. Tak baca lagi cerita-cerita Nabi lain. Cuma apa tuan-tuan? Cuma mereka telah tahrif, selewing kitab. Tapi saya nak cerita apa? Orang Islam, Isa dia sayang, Musa dia sayang. Kristian, Isa. Yang lain dia tolak. Faham tak? Nak mudah ringkas ni, nak jimat masa. Yahudi terima Musa, tolak yang lain. Pasal itu mereka bunuh Isa. Jadi mereka pilih-pilih tak? Mereka pilih-pilih. Mereka pilih Nabi mana mereka mau. Tu sakan Yahudi dengan Kristian ni, mereka pilih Nabi mana mereka mau. Tapi kita, semua Nabi yang Allah hantar, daripada mana asalnya, kepada siapa pun dihantar, kita beriman ke semuanya para rasul. Semua Nabi kita sayang semua. Cuma tuan-tuan jangan duk lajak lebih pula. Saya pergi Penang baru ni, ceramah di Penang, mereka duk cerita, macam mana ustaz? Saya kata tak boleh pergi mana, ramai orang sambut Christmas. Dia berkata cuba tengok betul-betul muka yang sambut Christmas tu, muka lagu mana. Itulah saya pun duk heran, nak kata Cina tak Cina, Hindu tak Hindu, Melayu dia. Melayu pakai topi.
topi orek, topi merah tu. Saya kata tak ada lah, kita pergi Kuala Lumpur pun tak ada lagi orang Melayu pakai lagu tu. Tapi di sana ramai orang Melayu Islam pakai topi merah Santa Claus tu, celebrate Christmas lebih pada orang ni Kristian ni. Yang kerja-kerja tu tak payahlah kan, kita masuk check in hotel pun tengok orang Melayu pakai topi tu. Dia pun tanya macam mana dah kena kerja nak pakai lah, pergi pasar raya apa semua mau pakai tu, nak buat macam mana lepas kerja, toke-toke semua. Yang ni azan azan lah. Azan lu tuan-tuan. Saya kita sambung sikit. Tak boleh sambung lama, ada kenduri. Okey, bismillah. Sikit lagi tuan. Jadi bila Nabi sebut dia sebagai sayyid waladi Adam, dia tuan kepada ketua pada anak-anak Adam ni, kita faham bukan dari sudut merendahkan, menghina ataupun meletakkan para nabi ni pada kedudukan yang maksudnya dari sudut nak berbandingkan yang negatif, tak. Kita
Beriman semua rasul. Lepas itu kalau orang Kristian tanya tuan-tuan, apa pandangan tuan-tuan pada Isa? Dia nabi, dia rasul. Okey. Nabi Musa, dia nabi, dia rasul. Ini iman kita. Itu maksud tidak membezakan antara satu dengan yang lain. Dari sudut kita beriman. Sebab itu kita beriman bukan setakat para rasul tu. Dia sebut lagi di sini, kata Al-Imam Ibn Kathir, kita juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Nabi Isa diturunkan kepadanya Injil, bukan Bible, Injil. Nabi Musa Taurah. Kita beriman, memang diturunkan. Sebab itu kita memanggil Yahudi dengan Kristian, Quran menyebut Ahlul Kitab. Hindu ada kitab Veda. Hindu ada kitab nama Veda. Tapi tuan-tuan jangan pergi panggil ahli kitab pula. Ahli kitab ni maksudnya mereka yang diturunkan kitab. Kan? Ya ahlul kitab, Quran bagi. Kan? Okey. Cuma bila turun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para rasul semua ni mansukh. Tuan-tuan kena ingat yang tu. Bila dilantik, diutus, dihantarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran para rasul sebelum ni mansukh, kecuali yang mana Nabi endorse. Dia panggil syara'u man qablana. Ada benda-benda yang umat-umat dahulu buat, Nabi kata okey, lulus. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan jangan jadi pelik pula. Dia tahang pasal apa sembahyang aku tengok beleng. Yang ni sembahyang Nabi Musa. Wih, kalut. Lagi kalut pada tu kawan tu. Dia tak pasal apa hang tak pi jemaat, aku nampak 2-3 kali. Ini ajaran Nabi Khidir. Wih. Tengok kawan tu pasal apa hang tak bayar zakat. Yang ni aku ikut Nabi Ishaq. Oh, kalut kita. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, tidak ada lagi ajaran para rasul selepas daripada Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Depa duk kata ada Bible yang asal duduk di Vatican City. Dalam tu original punya, yang tu yang betul-betul turun kat Nabi Isa. Original ke tak original ke, hak betul-betul ke, hak yang cetak rompak ke apa ke, turun saja Quran, semua kitab itu batal, terbatal, habis, mansuh, terpadam, tak pakai. Mai yang Quran ni pakai Quran ya. Pasal itu saya kata, saya nasihat pada tuan-tuan, kaji Quran, baca Quran. Lepas tu tuan-tuan nak dengar sikit-sikit Bible, tak apalah. Perbandingan agama tak apalah kan. Tapi kalau tuan-tuan duk pi perbandingan agama sangat, sakut lagi keliru. Nampak? Okey. Baik. Kemudian dia kata lagi di sini, sikit lagi. Dia kata apa? Walau bagaimanapun, apabila Nabi menyebut dia adalah ketua kepada sekalian para nabi dan sekalian manusia, memang tak dapat dielakkan Allah sendiri mengangkat Nabi dan Rasul ni ada darajat. Yang tu kita tak payahlah. Pasal tu Nabi kata, aku habaq ni bukan nak berbangga, memang benda yang Tuhan habaq. Saya bagi contoh apa dia. Ni kata para ulama. Satu, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam suratul Baqarah 253. Yang ni Allah yang sebut, Allah yang kata dalam Quran suratul Baqarah 253. Memang di antara para rasul ni tak sama. Di antara para rasul ni tak sama level. Okey, antaranya Allah kata tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Dalam suratul Baqarah Allah kata, dan demikianlah para rasul itu ada yang kami lebihkan antara satu sama lain. Allah kata di kalangan para rasul tu ada rasul yang apa? Yang kami angkat lebih daripada yang lain. Allah kata tak sama level di kalangan para rasul. Itu hakikatnya. Tapi semua tu rasul Allah, tapi ada yang A, ada yang B. Allah yang sebut. Okey. Tuan-tuan mesti setuju ya. Mesti setuju ya. Kalau tuan-tuan payah nak faham perbahasan ni, tuan-tuan dulu mesti belajar
Takkan tak belajar. Cucu-cucu kita pun tahu. Cucu-cucu tuan-tuan lah, anak-anak kita semua tahu lah. 25 Rasul ambil silibus rendah. 25 Rasul ni Rasul yang paling tinggi di kalangan 25 Rasul ni Rasul apa? Nampak ada orang jawab mulut dah dekat. Ulul azmi. Lepas tu tuan-tuan pun kata ulul azmi itu lebih darajatnya daripada rasul-rasul yang lain. Itu maksudnya perbandingan itu, darajat itu bukan dalam makna menghina, bukan dalam makna merendahkan, tetapi dalam makna yang lain. Sebab itu dalam Quran Allah kata, Allah sebut dalam Al-Quran berkaitan dengan ulul azmi. Ayat apa? Rasul ulul azmi. Tuan-tuan balik tengok Al-Ahzab ayat 7. Al-Ahzab ayat 7 Allah sebut Nuh wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Nampak? Ini siapa dia? Rasul ulul azmi. Tuan-tuan jangan sekali lagi cucu balik daripada Kuala Lumpur, dia Datuk Wan, Rasul ulul azmi berapa tak? Ulul azmi mana pula? Rasul lah. Azmi mana pula? Azmi mana ada Rasul? Jangan buat malu tuan. Kuliah maghrib setiap malam ada. Al-Ahzab ayat 7. Maksudnya ada perbezaan darjat itu. Kita kata di kalangan para rasul tu 5 ni yang paling afdal dari kalangan ulul azmi. Ini maksudnya. Okey. Akhirnya last Nabi Habaq ni, kata para ulama, Nabi Habaq dia sayyid, dia tuan. Kita pun berbanggalah, kita berbangga dengan Nabi ni. Tapi Nabi Habaq bukan dia nak megah. Dia Habaq sebagai nikmat Allah kepada dia. Sebab itu bila kita baca syarah para ulama kata apa? Nabi Habaq kata dia ni, dia Habaq kata dia ketua, dia tuan ni untuk memberitahu nikmat Allah kepada dia. Sebab Allah suruh kita bagi tahu nikmat. Antara dalil yang dibawa oleh para ulama kenapa Nabi sebut dia itu sebagai apa? Ketua dan tuan kepada para rasul. Dan memang tuan-tuan tengoklah peristiwa Isra. Nabi pergi Masjidil Aqsa, siapa jadi tok imam? Nabi-nabi semua ada. Siapa yang jadi imam? Nabi SAW. Okey. Jadi Nabi Habaq tu sebagai apa? Yang tuan-tuan baca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nabi Habaq dia tu sebagai Allah bagi nikmat pada dia, dia cerita. Jadi tuan-tuan, sebab itu kadang-kadang saya nak sebutlah. Ni nak penutup ni. Orang cerita nikmat bukan semua riak. Ini kita boleh ambil pengajaran. Bila Nabi kata dia sayyid waladi Adam, dia tuan kepada semua para rasul, bukan nak megah. Dia nak habaq, itu kelebihan dia, itu nikmat Allah bagi pada dia, itu kedudukan yang Allah angkat dia. Maka sebab itu kata para ulama, kalau ada orang cerita nikmat, habaq nikmat, dia habaq, dia kata aku macam ni dapat pergi Mekah ke, aku ada ni, dia habaq nikmat, dia tunjuk lah ni orang buat Facebook, dia pergi makan tang mana. Adakah semua tu kita nak bakul sampahkan, atau kita nak pukul rata riak? Dia pergi bercuti tang mana, dia tangkap gambar, riak dia ni belagak sombong. Allah bagi nikmat, dia nak share benda tu. Mungkin dia nak bagi tahu dekat orang lain. Saya sendiri saya tak bubuh lah, pasal apa? Saya takut hasad apa semua, saya tak bubuh lah. Tapi kalau ada orang bubuh, alhamdulillah. Dia nak habaq, dia pergi bercuti dengan keluarga dia, duduk hotel mana, dia tangkap gambar makan udang punya besar, ikan siakap sampai RM3,000. Dia nak habaq, dia nak habaq. Adakah dia riak? Tak, dia nak habaq nikmat Allah bagi kat dia. Janji duit halal, bukan duit balas orang. Ni duit balas tabur masjid, pergi bercuti tangkap gambar hasil curi Masjid Rahmaniah. Tak boleh lah. Nak pergi bercuti mana-mana pun bayar hutang dulu, betul baru pergi bercuti. Baru boleh tangkap gambar puas-puas. Pasal apa? Pasal dah settle dengan orang. Orang pun tak kata apa. Tidak tuan-tuan.
Jadi saya nak habaq orang duk tanya ni, boleh ke tangkap gambar boh dalam Facebook, pi makan tak mana apa boh dalam Facebook, orang jamu kita beli kereta baru ke, beli apa ke, beli barang mah tangkap gambar. Ha, tengok sampai tangan ke gelang besar lagi. Sila nyatakan pendapat anda. Adakah ini semua riak? La, ini bukan riak. Ini niat dia lah. Dia nak habaq. Kita kena habaq tak nikmat kita? Kena habaq. Tuan-tuan macam tuan-tuan pakai baju cantik-cantik ni. Ni semua nikmat Allah. Allah suka tengok nikmat dia. Nabi kata, Nabi SAW sebut, Allah suka tengok nikmat yang dia bagi tu kamu tunjuk. Jadi menceritakan nikmat bukanlah satu benda yang dilarang. Faham tak? Sebab itu Nabi SAW pernah tengok satu orang pakai tak elok, pakai buruk. Nabi tanya, hang ada duit tak? Ada. Kerja apa? Dia bagi tahu. Nabi kita pakai bagi elok, pakai sesuai dengan kerja hang lah. Setengah orang dia pakai leke-leke. Dia ni ustaz, otak banyak, duit banyak, tapi pasal apa? Tengok kain pelekat pun koyok rabuk. Macam asnah, dia zuhud. Dia bukan zuhud, ini dia panggil kedekut. So tuan-tuan kena tunjuk nikmat. Ni bawa mai sejadah pun hampak kita kata hang nak sujud tak mana ni, terkoyak tak ni. Bukan dia tak ada duit. Dia bukan tak ada duit ustaz, dia saja buat. Tak boleh tu. Dia kena pakai sesuai. Kalau dia mampu, pakai cara mampu. Sagi pakai megah-megah nak riak pula, itu isu lain. Kita main nikmat Quran, suruh bila main masjid pakai elok, pakai cantik-cantik, buh minyak wangi yang mahal-mahal sikit, bagi orang rasa nampak orang Islam tu kemah. Ini mai pakai tu koyok, mai pakai lekeh. Bukan tak ada duit. Duit ada. Nikmat, cerita nikmat tak salah. Cuma janganlah dah tangkap gambar pergi bercuti, hampa ada. Dia tulis kat bawah tak boleh lah. Mau kata takat hotel-hotel Kuala Perlis tu aku tak layan lah. Tak boleh lah lagu tu. Hampa makan apa malam ni? Aku makan ikan siakap. Mau kalau takat ikan termenung tu hampa jangan duk panggil aku makan kenduri. Kalau dia bubuh macam tu, dia ada unsur apa? Riak lah kan. Tapi kalau dia setakat dia takat-takat gambar, alhamdulillah. Dia takat gambar, syukur Allah bagi rezeki. Alhamdulillah dapat bawa keluarga. Itu tak ada masalah. Nabi habaq dia tuan, bukan megah, tapi itu sebagai nikmat Allah. Jadi itu sedikit sebanyak apa yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini. Saya minta maaf lah kalau ada tersilap, tersalah ataupun terkurang daripada penyampaian saya ni. Mudah-mudahan Allah ampun dosa saya dan dosa tuan-tuan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.